Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda. Okay, hari ini insya-Allah kita akan mempelajari satu lagi tajuk Pendidikan Islam tingkatan 4. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah Ustazah akan menerangkan kepada anak-anak semua pelajaran kelima di bawah tajuk ayat kefahaman, okay, memahami sunnatullah. Objektif PDPC kita pada hari ini ialah 1.30.1 adalah baca dengan betul, lancar dan bertajwid. 1.30.2 baca potongan ayat dengan betul dan fahami maksud. 1.30.3 sebab turun ayat. Ayat 137. 1.30.4 konsep sunnatullah serta 1.30.5 kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu dan 1.30.6 kesan memahami sunnatullah serta yang terakhir pengajaran ayat. Baca dengan betul, lancar dan bertajwid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran ayat 137 hingga 139. Okey, mari sama-sama kita lihat apa maksud ayat ini. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah, iaitu peraturan dan ketetapan Allah. Maka mengembaralah kamu di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan golongan pendusta. Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang yang hendak bertakwa. Dan janganlah kamu berasa lemah. Dan janganlah kamu berduka cita. Padahal kamulah orang yang tertinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. In kuntum mu'minin. Jika kamu orang yang beriman. Ini ialah pengertian ataupun maksud bagi ayat 137 hingga 139 surah Ali Imran tadi. Kita lihat sebab ataupun asbab nuzul ayat. Mengapa ayat ini diturunkan? Kita lihat sama-sama. Sebab ayat diturunkan ialah Ibni Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, janganlah engkau biarkan mereka menewaskan kami. Ya Allah, tiada daya melainkan kekuatanmu. Ya Allah, tiada lagi yang akan menyembahmu kecuali kumpulan kami ini. Maka bantulah kami. Lalu turunlah ayat ini. Lalu turunlah ayat ini yang mana kita tahu perang Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah antara tentera Islam dengan kaum kafir Quraisy
Peperangan ini dinamakan Perang Uhud kerana berlaku di Bukit Uhud. Okey, demikian sebab turun ayat ini. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan. Okey, ataupun apa konsep sunnatullah itu. Kita lihat maksud sunnatullah. Sunnatullah bermaksud sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah terhadap semua makhluk. Okey, sistem atau peraturan yang ditetapkan oleh Allah terhadap semua makhluk dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Peraturan yang Allah tetapkan, sistem yang Allah tetapkan kepada semua makhluk itu tidak ada sesiapa yang boleh menghalang atau mengubahnya. Itu maksud sunnatullah. Okay? Sistem dan peraturan yang Allah dah tetapkan kepada kita selaku makhluk dan semua makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi, yang mana sistem itu kita tak mampu nak halang atau ubah ketetapannya. Itu maksud sunnatullah. Okey, kita lihat sunnatullah itu meliputi perkara yang bagaimana? Okey. Yang pertama, kita lihat sunnatullah itu bersifat tetap dan kekal dengan izin Allah. Okey, sistem atau peraturan yang Allah tetapkan itu adalah bersifat tetap dan kekal dengan izin Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 62. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Demikianlah menurut sunnah Allah yang berlaku kepada orang yang telah lalu. Kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah itu. Okey, maksudnya dekat sini sunnah Allah bersifat tetaplah, dan apa yang berlaku yang kekal dan tetap itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Manakala yang kedua, sunnatullah itu merangkumi semua makhluk. Okey, bukan tertentu kepada seseorang sahaja ataupun bagaimana. Okey, kita lihat dalam surah Ar-Ra'du ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Okey, maksudnya dan kepada Allah bersujud segala yang ada di langit, okey, dan di bumi dengan sukarela atau terpaksa, dan juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Okey, maksudnya merangkumi semua makhluk, sama ada di langit maupun di bumi, sama ada rela ataupun terpaksa. Okey, merangkumi semua makhluk. Manakala yang ketiga ialah sunnatullah berasaskan kepada konsep sebab, musabab dan akibat. Okey, contohnya, kejadian awan dan hujan berlaku melalui proses penyejatan dan kondensasi. Okey, dalam surah kondensasi sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur yang membawa maksud, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, kemudian dia menjadikan tebal berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya, dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit daripada gumpalan awan besar. Lalu dia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dia kehendaki, serta menjauhkan daripada sesiapa yang dia kehendaki. Sinaran kilat yang terpancar dari awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Maksudnya di sini sunnatullah itu berlaku berasaskan kepada konsep sebab, musabab dan akibat. Ada sebab, okey, maka berlakulah musabab yang tertentu. Contoh yang diberikan dalam surah An-Nur ayat 43 ini ialah proses kejadian awan
dan juga hujan. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Okey, apa pentingnya kita kaji dan teliti sejarah umat yang terdahulu? Yang pertama, kita dapat kenal pasti sebab kejayaan umat terdahulu. Okey, diberi contoh dekat sini, kaum Nabi Yusuf. Okey, kaum Nabi Yusuf. Okey, kita tengok apa sebab kejayaannya. Yang pertama, kita lihat contoh dia ya. Okey, simpan bekalan makanan atas nasihat Nabi Yusuf. Okey, kaum Nabi Yusuf ni dinasihatkan oleh Nabi Yusuf supaya simpan bekalan makanan. Okey, so apa yang terjadi ialah selamat hadapi kemarau panjang selama 7 tahun. Hasil daripada patuh kepada nasihat dan pesanan Nabi Yusuf supaya simpan bekalan makanan, okey, maka kaum Nabi Yusuf ni selamat, okey, menghadapi kemarau panjang, maksudnya tidaklah kebulur selama 7 tahun. Okey, bukan satu jarak masa yang singkat, tetapi selamat, okey, berjaya menghadapi kemarau tersebut kerana ada bekalan makanan. Okey, dalam contoh lain dalam buku teks kita lihat Talut dan tenteranya, okey, mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan dan tubuh badan yang kuat. Okey, Talut dan tenteranya ada tubuh badan dan ilmu pengetahuan. Okey, akibatnya ialah dapat menewaskan tentera Jalut yang ramai. Okey, hanya kerana mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan dan tubuh badan yang kuat, walaupun jumlah tentera Jalut ini ramai, dapat ditewaskan oleh tentera Talut. Itu sebab kejayaan. Kita lihat pula sebab kemusnahan umat terdahulu. Okey, siapa? Okey, contoh yang diberi ialah kaum Samud. Okey, kaum Samud ialah umat kepada Nabi Soleh. Okey, apa yang berlaku ialah kaum Samud ini bersifat angkuh dan menuduh Nabi Soleh ini pendusta. Okey, apa akibat dia? Okey, ditimpa petir, okey, dibinasakan oleh Allah. Okey, dibinasakan oleh Allah dengan ditimpakan petir dan gempa bumi yang dahsyat. Kerana apa? Kerana bersifat angkuh dan tuduh Nabi Soleh pendusta. Kita boleh lihat juga contoh lain kaum Lut. Okey, kaum Nabi Lut, okey, yang mana ingkar perintah Allah dengan mengamalkan homoseksual. Okey, apa akibat dia? Okey, dibinasakan dengan bumi diterbalikkan. Itu dua contoh sebab kemusnahan umat yang terdahulu. Ukuran daripada sifat angkuh dan ingkar mereka. Okey, kita lihat pula kesan memahami sunnatullah. Kalau kita faham, okey, sunnatullah, ketentuan ketetapan Allah itu, apa yang kita perolehi? Okey, yang pertama, kalau kita faham sunnatullah itu, kita yakin setiap yang berlaku dalam hidup kita mengikut kehendak dan ketentuan Allah. Okey, kita yakin apa saja yang berlaku pada kita sebenarnya adalah ketentuan dan kehendak Allah. Yang kedua, kita akan rancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan. Sebab tadi kita dah lihat contoh yang Ustazah beri tadi, kaum Nabi Yusuf, okey, yang mana hasil daripada penyimpanan makanan mereka selamat daripada menghadapi kemarau panjang dalam tempoh yang lama, iaitu 7 tahun. Maksudnya dekat sini kita rancang betul-betul dengan teliti setiap tindakan kita. Contohnya sebagai seorang pelajar,
kita rancang betul-betul bagaimana kehidupan kita, kita study dengan betul. Okey, kita tak ponteng kelas dan sebagainya, insya-Allah kita akan mencapai kejayaan. Sebab lumrahnya apa? Sunnahnya macam mana? Sunnatullah itu, okey, sekiranya kita berusaha dengan sewajarnya, secukupnya, ganjarannya ialah kejayaan. Okey, yang ketiga, sekiranya kita memahami sunnatullah, kita akan terima setiap ketetapan Allah itu dengan sifat positif dalam apa jua keadaan. Sebab kita faham. Okey? Sebab kita faham. Jadi kita terima tanpa ada rasa keluh kesah. Itu kesan memahami sunnatullah. Okey? Kita lihat pula pengajaran ayat. Sebagaimana yang Ustazah biasa sebut, pengajaran ayat, kita mulakan dengan perkataan kita hendaklah. Okey, pengajaran ayat yang pertama ialah kita hendaklah mengkaji dan menyelidiki sejarah umat terdahulu agar menjadi pedoman dalam kehidupan. Okey, kita kaji. Kenapa perlu kita kaji? Supaya kita ambil ia sebagai pedoman dan pengajaran. Yang kedua, kita hendaklah rancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan. Okey, demikian Ustazah kongsikan kepada anak-anak semua tentang tajuk memahami sunnatullah. Mudah-mudahan memberi manfaat yang terbaik kepada anak-anak. Yang baik itu datang daripada Allah. Kelemahan dan kekurangan itu datang daripada diri Ustazah sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.